Iaitu satu komponen daripada amalan profesional. Kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. Dan yang ketiga, memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dari segi sistem pengurusan pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, ko-kurikulum, komuniti, serta pelaksanaan dasar pendidikan masa kini. Seterusnya, memahami peranan guru melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru serta komuniti sekolah. Seterusnya yang kedua, objektif. Objektif saya buat satu. Okey. Sekejap ya. Okey, objektif. Menghayati kerjaya seorang guru, membina sikap positif terhadap profesion keguruan. Yang ketiga, memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. Memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah. Yang kelima, memahami sistem organisasi sekolah. Yang keenam, mengenal pasti dasar-dasar pendidikan masa kini. Yang ketujuh, mengumpul maklumat tentang pengurusan dan program-program. Yang ke-8, membuat refleksi terhadap program yang dilaksanakan. Yang ke-9, mendapat pendedahan awal tentang perancangan dan pelaksanaan kurikulum dan ko-kurikulum. Memahami kaedah dan strategi pelaksanaan PDP. Yang ke-11, membina kemahiran interaksi dengan murid, guru, kaki tangan sekolah dan komuniti. Yang ke-12, menghasilkan kajian lapangan berkaitan kurikulum atau ko-kurikulum melalui maklumat yang diperoleh di sekolah. Okey, sebelum terlupa, saya ingin menjemput Tuan Ketua Unit Praktikum kita, Cik Syakir, untuk memberi sepatah dua kata berkaitan dengan PBS kali ini. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan KU Praktikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Khairullah Mokhtar selaku penyelaras PBS Unit Praktikum. Okey, baik. Semua pelajar-pelajar, siswa pendidik yang saya kasihi sekalian. Okey. Saya nampak kat sini ada 112. Ni dah turun dah 112, 119 orang. Kita ada 148 ketua-ketua dan penolong ketua kumpulan. Pastikan anak buah dia masuk. Saya tak nak pelajar ada tertinggal. Taklimat ni sangat penting sebab anda semua adalah menggunakan MK baru. Okey, menggunakan MK baru dan tak sama dengan pelajar-pelajar yang PBS sebelum ni. Okey, ketua kumpulan, anak buah awak semua hadir penuh ke tidak? Mana ketua kumpulan? Ataupun saya bercakap seorang-seorang ni? RBT 1. Mana RBT 1? Ya, saya. Ya, saya. Okey. RBT 2? Cukup, Encik. Cukup. Okey, matematik cukup?
Matematik 1 cukup, Cik. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok. Puan Rashidah dia ada kaedah macam mana nak siasat kalau betul awak ada ramai yang tengok dalam satu PC, tak apalah jadi saya nak bagi tahu daripada ketua unit. Jadi PBS 1 ni buatlah dengan sehabis baik. Datang sekolah, gunakan adab, gunakan PR yang bagus, bagi ucapan, bagi pengenalan yang bagus-bagus. Awak mewakili IPG KPT dan sila buat semua kerja khusus yang telah diberilah. Saya tak nak ada yang tak buat. Lepas tu kehadiran sangat penting. Okey, kehadiran semua pelajar adalah saya titik beratkan. Okey, sekiranya anda ada menghadapi apa-apa masalah, okey, hendaklah berhubung dengan unit praktikum secepat mungkin. Kami tak nak nanti WhatsApp kami tak jawab, datang unit praktikum, bincang. Ada lagi masa. Dan tolong jangan bagi benda-benda yang tak sahih. Kami cuti sampai sekian, kami cuti, tak ada surat menyurat tu kami tak nak terima. Okey? Kami tak nak terima. Kalau dah ada surat menyurat, barulah keluarkan, boleh masuk dalam grup sebagai bukti, baru boleh bertanya. Itu pun jangan terus hukum, bagi hukuman terus. Ni kita akan cuti sampai Julai. Jangan buat hukuman terus macam tu kalau selagi belum ada kebenaran ataupun kesahihan. Jadi saya berharap semua anak anda yang ada di dalam taklimat ini patuhi arahan, dengar apa Ustaz Khairullah bagi taklimat, tak faham tanya dan tolong selesaikan PBS kita sehabis baik. Saya rasa itu saja, saya tak nak panjangkan ucapan saya. Ustaz Khairullah boleh sambung. Saya serahkan semula pada Ustaz Khairullah. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Encik Syakir kerana ucapan aluan dan juga ucapan semangat kepada semua pelajar agar dapat menyelesaikan PBS dengan cemerlang dan jayanya nanti. Okay, kita teruskan bentangan berkaitan dengan PBS. Okey, seterusnya strategi pelaksanaan yang ketiga, strategi pelaksanaan PBS. Okey, program ijazah sarjana muda, sarjana muda perguruan PISMP tahun 1 semester 3, iaitu kreditnya 1 kredit, tempoh PBS adalah 2 minggu di sekolah rendah. Tarikh PBS 1 11 ataupun 12 Jun hingga 22 ataupun 23 Jun 2023 ataupun 2 minggu mengikut kumpulan lah. Kalau kumpulan A 11, kumpulan B 12, seterusnya. Dan yang keempat berkaitan dengan penempatan. Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh unit praktikum. Ini semuanya sudah selesai. Sudah selesai, maknanya kamu semua dah dapat mengetahui sekolah masing-masing. Dah selesai. Kita lihat kepada prosedur pelaksanaan PBS. Ini pun sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Okey, kita lihat kepada wajaran pentaksiran tugasan PBS. Tugasan PBS ni dipanggil pentaksiran berterusan. Seperti subjek-subjek yang lain juga, yang mana PBS 1 mengikut semester, tahun 1 semester 3 bidang teras. Kita ada 3 bidang teras, iaitu matematik, sains dan juga RBT. Tugasan pentaksiran berterusan ini ada 2 kategori. Yang pertamanya portfolio, yang mana penilaian
bagi portfolio ini adalah sebanyak 60 markah ataupun 60%. Dan yang kedua, laporan refleksi 40%. Jumlah semua sekali adalah 100%. Okey, apakah aktiviti kamu semasa PBS nanti? Encik, minta maaf Encik, slide tergerak. Okey. Yang pertama, melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan. Ini tugas semasa PBS nanti. Yang kedua, mendapat bimbingan tugasan pentaksiran berterusan daripada pensyarah penyelia yang dilantik sepanjang tempoh PBS 1. Maknanya nanti kamu akan dapat pensyarah pembimbing kamu. Dan yang ketiga, menyerah tugasan pentaksiran berterusan kepada pensyarah penyelia untuk dinilai. Gini lah. Boleh nampak slide saya? Tak nampak. Tapi saya kena pasang. Okey, yang keempat, mendokumentasikan maklumat berkaitan tugasan PBS 1. Yang ketujuh, boleh nampak tak slide? Boleh. Respons orang? Boleh. Boleh. Okey, pentaksiran berterusan tugasan PBS 1 iaitu portfolio wajarannya 60%. Berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran yang meliputi kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum dan juga komuniti. Dan yang kedua, berkaitan portfolio dasar pendidikan yang berkaitan kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum dan penglibatan ibu bapa dan komuniti. Seterusnya, wajaran kedua bagi laporan refleksi adalah 40%. Iaitu berkaitan dengan laporan hasil pemerhatian berdasarkan program-program, itu 2 program sahaja yang dijalankan di sekolah bagi memenuhi dasar pendidikan negara berkaitan. Itu berkaitan dengan kurikulum ataupun hal ehwal murid ataupun kokurikulum ataupun komuniti. Maknanya pelajar akan memilih hanya 2 program sahaja untuk buat laporan refleksi. Okey, tempoh pelaksanaan pentaksiran berterusan. Bagi PBS 1, 2 minggu mengumpul maklumat dan juga data. Membina portfolio dan menulis laporan pemerhatian. Dan yang kedua, menyerahkan tugasan pentaksiran berterusan kepada pensyarah penyelia untuk dinilai. Maknanya selepas ini kamu akan dapat satu soalan pentaksiran berterusan melalui pensyarah masing-masing. Di sana ada tarikh-tarikh yang berkaitan. Yang seterusnya kita lihat kepada kehadiran. Kehadiran pelajar semasa PBS adalah wajib mengikut waktu persekolahan. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit ataupun cedera memerlukan dokumen pengesahan pegawai perubatan. Yang ketiga, pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan berdasarkan jadual 2.4. Nanti kita akan lihat. Dan yang keempat, pelajar perlu menggantikan ketidakhadiran melibatkan cuti umum ataupun cuti peristiwa melebihi 1 hari. Penempatan semula pelajar di sekolah yang berdekatan dengan IPG perlu bagi melengkapkan bilangan hari PBS yang tidak mencukupi. Jadi saya harap semasa PBS nanti tidak ada apa-apa masalah, maknanya kamu dapat melaksanakan PBS di sekolah masing-masing cukup 2 minggu tanpa ada apa-apa masalah. Seterusnya, tindakan bagi kes kehadiran PBS kurang daripada 100%. 90% ke atas, mesyuarat JKIA PIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran PBS ataupun tidak. 71% hingga 89%. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran PBS.
dan kurang daripada 70% pelajar wajib mengulang keseluruhan PBS. Kita tak nak di unit praktikum, tak nak ada pelajar yang gagal PBS kerana PBS merupakan syarat untuk kamu melaksanakan praktikum nanti. Ini adalah penting. Markah PBS akan dikira untuk kelayakan praktikum nanti. Okey, status pelaksanaan PBS. Pelajar perlu menyelesaikan tugasan pentaksilan berterusan dan lulus PBS 1 sebagai prasyarat untuk melaksanakan PBS 2. Maknanya, untuk melaksanakan PBS kali kedua, pelajar perlu lulus PBS yang pertama. Dan yang kedua, pelajar perlu menyempurnakan setiap fasa PBS, itu fasa 1 dan fasa 2, mengikut struktur program yang telah ditetapkan sebagai prasyarat menjalani praktikum, sebagaimana disebutkan tadi. Tak lulus PBS, maka kamu tidak layak untuk menjalankan praktikum. Yang ketiga, elemen berikut perlu dilengkapkan sebagai syarat untuk menyempurnakan PBS. Yang pertama, menyempurnakan pentaksilan berterusan PBS. Melengkapkan portfolio PBS. Kehadiran pelajar dalam PBS. Dan juga melengkapkan laporan perkembangan pelajar. Peranan dan juga tanggungjawab. Okey, tanggungjawab kita sebagai pelajar sebelum melaksanakan PBS. Yang pertama, menerima maklumat berkaitan pelaksanaan PBS. Yang kedua, memahami hasil pembelajaran kursus PBS yang perlu dicapai berdasarkan kepada MK. Yang ketiga, memenuhi keperluan syarat melengkapkan PBS. Yang keempat, mendaftar kursus PBS. Melaksanakan entrance and exit survey dan membuat penilaian IPPK dalam sistem item sebagaimana subjek-subjek yang lain. Terusnya, semasa PBS, hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan, iaitu bagi kumpulan A pada 11 hari bulan 6 nanti, kamu perlu berada di sekolah mengikut waktu yang telah ditetapkan. Kalau pihak sekolah kata pukul 7, maka pukul 7 lah kamu kena ada di sekolah. Yang kedua, mematuhi etika keguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah. Dari segi perwatakan, dari segi adab dan sebagainya, bagaimana disebut oleh Encik Syakir tadi, kita perlu jaga. Kita ni sebagai duta IPG, kena jaga IPG teknik. Yang ketiga, menyempurnakan tugasan PB ataupun pentaksilan berterusan. Yang keempat, berbincang dengan pihak sekolah tentang tugasan pentaksilan berterusan yang perlu diselesaikan di sekolah. Yang kelima, mendokumentasikan dapatan secara berterusan. Yang keenam, mematuhi tempoh masa pelaksanaan PB ataupun pentaksilan berterusan PBS. Dan selepas PBS, kamu perlu menyerahkan portfolio dan tugasan pentaksilan PBS kepada pensyarah penyelia untuk dinilai. Menyerahkan borang kehadiran pelajar dan laporan perkembangan pelajar ke unit praktikum selepas 3 hari tamat tempoh PBS. Maknanya minggu seterusnya wajib kamu hantar borang kehadiran dan juga laporan perkembangan pelajar. Dan yang ketiga, pelajar yang tidak mencapai tahap minimum ataupun di kategori lemah dalam laporan perkembangan pelajar, itu lampiran 1-8, akan dirujuk kepada unit psikologi dan kaunseling IPG untuk tindakan seterusnya. Kita harap tak adalah yang sampai kepada tahap lemah inilah. Ini pihak sekolah, tak perlu kita bacalah. Okey, ni kepada pensyarah penyelia. Saya dah bagi taklimat untuk kepada pensyarah penyelia pagi tadi. Ni kepada unit praktikum sendiri. Okey. Tarikh tugasan dan lampiran berkaitan. Ini lampiran pengalaman berasaskan sekolah yang perlu diisi. Lampiran 2.1 itu laporan refleksi, laporan kajian lapangan, PBS 2. Borang PR 4,
panduan penggunaan borang pihak rempat, borang kehadiran PBS, laporan perkembangan pelajar, borang pentaksiran berterusan PBS, borang pentaksiran berterusan PBS 2. Nanti borang-borang ini saya akan masukkan dalam grup. Ini semua lampiran-lampiran yang perlu dibuat oleh pelajar. Panduan penulisan, panduan penyediaan portfolio, borang kehadiran PBS, kandungan portfolio, rekod kolaboratif, interaksi perbincangan PBS, penulisan refleksi PBS, amalan refleksi PBS dan juga maklumat umum sekolah. Ini semua contoh-contoh laporan refleksi. Ini contoh borang-borang berkaitan. Ini adalah penggunaan borang pihak rempat. Ini rubrik bagi pensyarah untuk menilai kamu semua. Ini berkaitan dengan borang kehadiran pengalaman berasaskan sekolah. Okey, ni borang-borang nanti akan dapatlah insya-Allah. Kandungan portfolio PBS, penulisan refleksi, amalan refleksi, maklumat umum sekolah. Okey, seterusnya kita lihat kepada tata cara lapor diri ke sekolah. Sebelum melaporkan diri, kamu semua perlu menelefon pihak sekolah pada 22 hingga 26 Mei 2023. Ini semua dah selesai kan? Sebelum melapor diri untuk bertanya tentang surat penempatan sudah sampai ataupun belum sampai di sekolah dan tarikh melapor diri. Semua dah dapat surat penempatan sekolah? Dah. Okey, semasa melaporkan diri, perjumpaan dengan guru besar ataupun pihak pentadbir dan memperkenalkan diri dengan serah surat pengenalan diri kepada guru besar. Kita kena ingat, bila pertama kali masuk di tempat orang ataupun di sekolah orang lain, kita kena berjumpa dengan tuan rumah, iaitu guru besar ataupun pihak pentadbir yang lain sekiranya guru besar tak ada, untuk menyerah surat pengenalan diri dengan cara yang beradab. Terusnya memaklumkan guru besar berkaitan dengan tulisan tujuan PBS dan tugasan pentaksiran berterusan PBS. Supaya pihak guru besar ni maklum. Dan menyerahkan laporan perkembangan pelajar kepada guru besar pada hari pertama dan guru besar mengembalikan laporan tersebut pada hari terakhir PBS. Maknanya hari pertama tu dah bagi borang perkembangan kita kepada guru besar untuk dinilai. Okey, ini tindakan pelajar PBS 1. Lampiran 24, borang kehadiran PBS, hak kopi dan juga salinan asal. Lampiran 25, laporan perkembangan pelajar, hak kopi, salinan asal, hantar kepada unit praktikum iaitu pada 2 Julai 2023. Portfolio 60%, laporan refleksi 40%, hak kopi dan juga soft kopi perlu dihantar kepada penyelia rujuk tarikh dalam tugasan pentaksiran berterusan dengan pensyarah masing-masing. Okey, tarikh penghantaran tugasan 12 Jun hingga 28 Jun 2023 untuk markah 60% dan yang kedua laporan refleksi 15 Jun hingga 27 Jun 2023 itu wajaran 40%. Okey, tata cara menghantar dokumen ke unit praktikum. Ketua kumpulan sekolah dapatkan borang kehadiran satu untuk setiap sekolah. Maknanya sekiranya kita ada 4 ataupun 5 orang di sekolah, kita lantik satu ketua kumpulan, satu borang tu untuk semua sekali.
Dan laporan perkembangan pelajar, bilangan bergantung kepada guru pelatih daripada guru besar. Prosedur hantar, macam mana kita nak hantar kepada unit praktikum. Ketua kelas sekolah, fotostat. Ketua kumpulan sekolah, fotostat borang kehadiran berdasarkan bilangan guru pelatih, kepilkan bersama laporan perkembangan setiap pelajar. Contoh, sekiranya ada pelajar di sekolah yang sama, isi satu saja borang kehadiran, hantar satu original dan 4 salinan fotostat ke unit praktikum. Yang kedua, ketua kumpulan sekolah serah kepada ketua kumpulan bidang teras untuk dihantar ke unit praktikum. Lampirkan senarai nama kumpulan. Terusnya, sebelum hantar, setiap pelajar perlu ada salinan sendiri. Jangan lupa lampirkan di dalam portfolio masing-masing. Sekian, terima kasih. Itulah berkaitan dengan taklimat PBS bagi fasa pertama, PBS pertama 11 atau 12 Jun hingga 22 ataupun 23 Jun. Ada persoalan, boleh silakan. InsyaAllah kami di unit praktikum akan menyelesaikan apa-apa saja masalah ataupun persoalan yang timbul. Okey, ada soalan? Selamat petang Encik, saya nak tanya tentang kehadiran. Bagi pelajar yang PBS di negeri Kedah, 18 Jun adalah hari cuti umum bagi sekolah rendah. Jadi, perlukah kami gantikan Okey, hari ada tersebut? soalan Senyap belakang ni ke tak ada? Saya seorang-seorang je cakap. Encik boleh dengar tak? Okey, kalau tak ada soalan, semua dah faham? Encik, Alhamdulillah. maaf Kira tak dengar. tak ada apa, tak ada berkait apa, tak ada berbangkit dah lepas ni. Encik, Tak ada soalan. Soalan, okey. bagi pelajar yang PBS di negeri Kedah, 18 Jun adalah cuti umum bagi sekolah rendah. Jadi, perlukah kami ganti hari tersebut? Okey. Slide ini akan diberikan juga ke sebagai rujukan. Nanti saya bincang dengan KU saya lah. Sama ada boleh kita panjangkan kepada pelajar ataupun sebagainya. Boleh. Oh, unit mereka kata boleh. Boleh. Ya. Okey, kalau dalam slide tadi, cuti umum hendaklah diganti. Yang lebih satu hari diganti kan? Kena ganti juga. Okey, ada soalan lain? Tak ada 1, 2, 3. Tak ada? Okey, terima kasih semua. Kalau tak ada, saya harap semua dapat jelas berkaitan dengan taklimat ni. Jadi apa-apa masalah pun boleh terus kepada unit praktikum nanti. InsyaAllah kita akan selesaikan apa-apa masalah sekalipun. Mudah-mudahan saya berdoa kita semua, kamu semua dapat menyelesaikan PBS fasa 1 selama 2 minggu dengan jayanya dan dapat dengan keputusan yang cemerlang, insya-Allah. Jadi setakat itulah untuk taklimat petang ini. Marilah sama-sama kita tangguhkan perbincangan kita ataupun taklimat kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih kepada semua. Jazakumullah khairah. Selamat ber-PBS fasa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih. Encik. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Terima kasih Encik.